lagi ya semua dalam siri kedua untuk karya novel politik kandang ni lah kan. Terima kasih ya semua dapat sambutan rupanya tentang topik politik kandang kita ni. Kita nak masuk nak masuk berkaitan politik kandang. Politik kandang betul lah. Politik. Lepas tu kan dengan politik ni lah kita boleh tengok kepimpinan negara tu ditunjangi dengan benda yang baik atau benda yang buruk. Kadang-kadang kepimpinan ni boleh menyebabkan semua masalah terus berlaku, terutama sekali berkaitan dengan isu sosial masyarakat macam isu kemiskinan tega, isu apa lagi? Isu perjuangan kebajikan masyarakat dan kadang-kadang sampai hak wanita dan kanak-kanak. Nampak tak kandungan isu politik negara ni dia bagi banyak kesan. Jadi Cik Nga akan bagi member Cik Nga lah untuk ulas pasal karya George Orwell dengan isu politik yang berkaitan dengan pemimpin. Gitu lah Cik Nga rak lu Okey, lantaran itu George Orwell ni kan dia bekas ahli politik kan. Jadi dia menulis novel ni untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat supaya tidak mudah dipersendakan dengan pemikiran pemimpin. Jadi novelis ini juga menunjukkan rasa sosialisme yang tinggi dalam dirinya untuk menentang kepimpinan, tak kiralah pembangkang ke kerajaan ke yang rakus dalam mendapatkan kuasa demi memenuhi ketamakan diri. Jadi kesimpulannya, perbincangan sosialisme terhadap pemimpin ni dia menjadi medan utama untuk mengikut konteks pertimbangan positif dan negatif pelopor karya kreatif politik kandang ni. Rangkuman tersebut akan dikaitkan dengan bukti falsafah politik yang membantu pembaca sebagai partisipasi aktif dalam memahami integrasi politik tersendiri di sesebuah negara itu. Hai kawan-kawan, hari ni Cik Nyet nak cerita pasal teori sosialisme. Secara ringkasnya, teori sosialisme ni sebenarnya adalah teori yang memperlekikan orang-orang berada atau kaya yang dikaitkan dengan isu monopoli, penindasan ala-ala kapitalisme, nepotisme dan sebagainya. Ini dapat diperlihatkan dengan jelas bahawa golongan atasan kebanyakan ni diberikan kelebihan yang lebih dan menyebabkan golongan bawahan ni diperkecilkan, dipersendakan. Sedihnya jadi orang golongan bawahan. Semakin hari semakin jelas konteks berduit yang dipakai oleh segelintir masyarakat yang bergelar ahli politik ataupun golongan T20. T20, orang yang mewah-mewah tu, mereka menggunakan kesenangan dan kemewahan tau untuk membeli jiwa dan harga seorang manusia. Oleh itu, teori sosialisme ini dipilih untuk mengkaji novel politik kandang karya George Orwell. Sebab novel ni dia berbentuk sindiran dan tomahan tau kepada para ahli politik yang lain yang digambarkan sebagai watak haiwan. Macam-macam haiwan ada dalam ni. Dan memperlihatkan kelicikan mereka dalam menguruskan sistem pentadbirannya. Okey, itu saja. Kita teruskan kepada dan seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Cik Nia kembali. Jadi kat sini Cik Nia nak ceritalah sedikit pasal sinopsis cerita politik kandang. Okey, asalnya buku politik kandang ini adalah daripada cerita Animal Farm yang ditulis oleh George Orwell, tapi diterjemahkanlah ke dalam bahasa Melayu oleh ITBM. Terjadinya politik kandang ini adalah apabila seekor babi tua, nama dia Major ini dia meletakkan satu penegasan lah, which is semua binatang dah tak boleh hidup macam ni lagi di bawah manusia, di mana diorang nampak macam macam diorang ni diseksa lah, kena buat kerja itu, kena buat kerja ini untuk kepuasan manusia. Jadi setelah si Major ni mati, diorang punya gagasan itu diteruskan oleh dua ekor babi muda yang namanya Snowball dan juga Napoleon. Jadi adalah berlaku pemberontakan di mana diorang sama-sama bekerjasama memberontak dan menghalau Tuan Joss dan juga kuncu-kuncunya daripada ladang Menor. Apabila ladang itu dah berada di bawah pemerintahan mereka, maka berlakulah orang kata apa, kalau dah duduk dalam
kelompok sendiri, mestilah kena ada pemimpin kan. Jadinya semua binatang ni pun bersepakatlah untuk melantik Snowball dan juga Napoleon untuk menjadi diorang punya pemimpin. Berbezanya Snowball dengan Napoleon ni adalah Snowball ni dia memegang penuh lah penegasan apa yang ditekankan oleh meja tu. Tetapi biasalah bila dah seorang lebih dan mendapat perhatian, mesti seorang lagi akan jealous kan. Jadinya si Napoleon ni pun dia rasa macam tergugat lah sedikit. Apa yang dilakukan oleh Snowball itu semuanya tidak dipersetujui oleh Napoleon. Jadi dia pun merancanglah sesuatu untuk menolak Snowball ni daripada terus menerus menjadi pemimpin yang diminati binatang-binatang lain dekat dalam ladang binatang itu. Ia telah pun bertindak mengusir Snowball daripada ladang itu menggunakan anjing-anjing liar yang dijaga. Dan apabila Snowball berjaya diusir, maka Napoleon ni pun mengambil sepenuhnya pemerintahan di bawahnya. Maka dah kalau pemerintahan bertukar, mestilah segala peraturan pun bertukar kan. Jadi cara pemerintahan Napoleon ini sangatlah berbeza dengan Snowball, di mana pemerintahan Napoleon ini lebih kepada dia dan juga kelompok-kelompok dia dan langsung tak fikir pasal binatang-binatang lain. Walaupun berlaku macam-macam rintangan, tetapi diorang ni tetaplah teguh dengan pendirian untuk tetap dengan apa yang diminta oleh Napoleon itu. Sebab pemikiran diorang dah dah diracuni lah dengan kebaikan-kebaikan Napoleon. Maka itulah secara ringkasnya sinopsis dalam cerita politik kandang ini. Nak bagi tahu ni, pada tahun 1930, beliau boleh memberi tumpuan dalam dunia penerbitan buku sastra seterusnya. Lepas tu sekejap lagi kawan Cik Nga cerita lah apa pasal buku-buku tu. Tak apa, Cik Nga harap lu. Sekejap kalau ada masa kita jumpa lagi, okey? Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Cik Yam kembali. Pekak. Baiklah, kita terus kepada aspek perbincangan yang positif, iaitu pemimpin yang mewujudkan prinsip kehidupan demi kesejahteraan rakyat. Pemimpin adalah watak yang penting dalam sebuah cerita. Pemimpin mencipta prinsip demi kesejahteraan sejagat, agar organisasi tidak akan runtuh dan berjalan dengan lancar. Dalam novel politik kandang, pemimpin seperti Snowball dengan Napoleon. Snowball dengan Napoleon ni dia tak payah sebut lah. Diorang telah mencipta rukun 7. Apa rukun 7 ni? Rukun 7 ni macam rukun negara lah kan, di mana rakyat ni semua kena ikut. Kenapa pentingnya rukun 7 ni? Demi keamanan dan kemakmuran di ladang. Itu. Yang kedua, pemimpin yang bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan. Seperti yang kita tahu, pemimpin mestilah kena bertanggungjawab kan? Untuk bentuk pengikut, kena ada teknik, kena ada strategi. Kalau jadi apa-apa, pemimpinlah yang kena jadi ketua. Menyelesaikan segala masalah untuk menjaga anak buah dan organisasinya sendiri. Sebagai contoh, dalam novel politik kandang ni ada satu peristiwa, serangan daripada manusia, bekas tuan binatang-binatang ni lah. Dan pada masa itu Snowball yang tadi ni kan, dia yang jadi ketua. Dia yang menjadi ketua, dia yang memulakan serangan dan diikuti oleh anak-anak buah dia. Dan akhirnya manusia itu semua mengaku kalah dan mereka menang. Yay! Secara kesimpulan, seorang pemimpin mempunyai sifat positif. Dia perlu ada prinsip, yang prinsip perlu diikut oleh organisasinya dan menjadi seorang yang bertanggungjawab ketika memimpin agar kehidupan dan keamanan dapat dicapai. Sekian sahaja daripada Cik Yam. Kita sambung ke bahagian lain. Cik Nyau kembali lagi. Kali ni Cik Nyau nak cerita pasal sifat negatif pemimpin yang ada dalam politik kandang. Macam yang kita tahu, sifat negatif ini adalah sifat yang paling tidak disukai oleh semua orang, termasuklah Cik Nyau sendiri. Jadi dalam konteks pemerintahan ni, kita akan tengoklah sifat-sifat buruk ataupun negatif yang ditonjolkan kat dalam politik kandang. Cik Nyau kembali lagi. Kali ni Cik Nyau nak cerita pasal sifat negatif pemimpin
yang ada dalam politik kandang. Okey, macam yang kita tahu, sifat negatif ini adalah sifat yang paling tidak disukai oleh semua orang, termasuklah Cik Nyau sendiri. Jadi dalam konteks pemerintahan ni, kita akan tengoklah sifat-sifat buruk ataupun negatif yang ditonjolkan kat dalam politik kandang. Cik Nyau kembali lagi. Okey, kali ni Cik Nyau nak cerita pasal sifat negatif pemimpin yang ada dalam politik kandang. Okey, macam yang kita tahu, sifat negatif ini adalah sifat yang paling tidak disukai oleh semua orang, termasuklah Cik Nyau sendiri. Jadi dalam konteks pemerintahan ni, kita akan tengoklah sifat-sifat buruk ataupun negatif yang ditonjolkan kat dalam politik kandang. Cik Nyau kembali lagi. Okey, kali ni Cik Nyau nak cerita pasal sifat negatif pemimpin yang ada dalam politik kandang. Okey, macam yang kita tahu, sifat negatif ini adalah sifat yang paling tidak disukai oleh semua orang, termasuklah Cik Nyau sendiri. Jadi dalam konteks pemerintahan ni, kita akan tengoklah sifat-sifat buruk ataupun negatif yang ditonjolkan kat dalam politik kandang. Cik Nyau kembali lagi. Okey, kali ni Cik Nyau nak cerita pasal sifat negatif pemimpin yang ada dalam politik kandang. Okey, macam yang kita tahu, sifat negatif ini adalah sifat yang paling tidak disukai oleh semua orang, termasuklah Cik Nyau sendiri. Jadi dalam konteks pemerintahan ni, kita akan tengoklah sifat-sifat buruk ataupun negatif yang ditonjolkan kat dalam politik kandang. Jadi sifat negatif pertama adalah dari segi penindasan terhadap rakyat. Penindasan itu merupakan satu sifat yang ingin mendominasi satu kelompok masyarakat ataupun rakyat hingga menyalahguna kuasa, mengeksploitasi dan berlaku ketidakadilan di dalam pemerintahan. Jadi dalam buku politik kandang ni memang dia ada ceritalah pasal penindasan yang berlaku kepada binatang-binatang ini yang dilakukan oleh pemerintah mereka, iaitu yang saya akan tekankan, iaitu sifat binatang yang bernama Napoleon. Contoh pertama adalah pada halaman 52, di mana di sini adalah peristiwa setelah snowball dihalau, dan apabila ada binatang yang ingin menentang apa yang perbuatan Napoleon itu, tiba-tiba anjing dia mengeluarkan bunyi yang menakutkan. Jadi kat sini memang rakyat tak boleh nak keluarkan diorang punya pendapat lah, ataupun diorang punya rasa tak suka itu sebabkan binatang itu. Contoh seterusnya adalah pada halaman 72 hingga 73. Okey, kat sini berlaku pemberontakan kepada ayam lah, ayam betina yang disuruh oleh Napoleon untuk bertelur banyak-banyak dalam tempoh masa yang pendek. Jadi ayam-ayam betina ni rasa macam mustahil lah benda tu nak dikeluarkan dalam tempoh masa yang sedikit kan. Jadi diorang pun buatlah pemberontakan. Tetapi pemberontakan diorang tu menyebabkan Napoleon menghukum diorang. Hukumannya adalah dari segi makanan yang disekat, dan juga binatang-binatang lain dah tak boleh membantu diorang. Jadi diorang boleh bertahan selama 5 hari je, lepas tu diorang pun menyerah lah, kalah. Cik-cik ayam-ayam betina ni pun terpaksalah mengikuti apa yang Napoleon nakkan, sampaikan berlaku kematian kepada 9 ekor ayam betina sebab ialah apa yang diminta oleh Napoleon tu lah. Perbuatan Napoleon itu memberi kesan lah kepada rakyat-rakyat di mana diorang takut untuk nak bersuara pendapat dengan sendiri. Okay, pada halaman 1 ni dia ceritakanlah bagaimana makanan-makanan rakyat ataupun binatang-binatang ini dikurangkan sebabkan ada masalah cuaca, sampaikan diorang kebuluran. Okay, contoh pada halaman 72 tu pula adalah ketika binatang-binatang ni ada bau bali yang sedap lah, dan bali itu dibuat untuk proses arak. Tetapi bila arak tu dah siap, Napoleon keluarkan perintah mengatakan arak itu khas untuk dia sahaja dan juga kelompok dia sahaja, bukannya untuk binatang lain. Tidak, tak mau share. Okey, sifat negatif yang seterusnya adalah dari segi partikularisme dalam kalangan pemimpin.
Partikularisme ini adalah sifat penting diri sendiri, di mana dia lagi mementingkan diri dia sendiri tanpa memikirkan sekeliling dia. Jadi dalam konteks pemimpin ini confirm lah dia lagi mementingkan diri dia dan juga kelompok-kelompok dia saja kan, tanpa dipikirkan rakyat yang ada dekat bawah ni kan. Jadi contoh yang pertama untuk menunjukkan sifat partikularisme Napoleon ni adalah apabila dia rasa terancam bila ada ayam menyatakan dia nak bunuh Napoleon. Jadi dia rasa terancam dan dia tambahkan lagi keselamatan dia dengan gunakan anjing-anjing, dan dia gunakan salah seekor babi untuk merasakan dulu dia punya makanan. Sebab takut keracunan. Jadi partikularismenya di sini dapat dilihat apabila dia menggunakan anjing-anjing itu sebagai tempat untuk menjaga keselamatan dia, dan juga dia gunakan pinkeye untuk rasa makanan dia. In case kalau apa-apa terjadi, anjing dan juga pinkeye itulah yang akan mati dulu kan, bukan dia. Dekat sini yang boleh dikatakan partikularisme adalah dari segi Napoleon ini lebih mementingkan kelompok-kelompok dia, di mana dekat halaman 106 ni dia ada ceritalah yang Napoleon ni nak buat kelas untuk anak-anak dia, anak-anak babi dia tu. Lepas tu bila anak-anak dia ni terserempak dengan anak-anak binatang lain dekat mana-mana laluan, jadi diorang kena bagi penghormatan dekat anak-anak dia. Dekat situ memang menunjukkan betapa dia lagi mementingkan kelompok dia lah dibandingkan binatang lain kan. Contoh pada halaman 107 pula ada cerita pasal bau barli yang sedap. Barli tu diorang buat untuk arak lah, tapi bila arak tu dah siap, Napoleon keluarkan perintah mengatakan arak itu khas untuk geng-geng babi sahaja je, dan tak mau di-sharekan dengan binatang-binatang lain. No, tak mau share macam tu. Jadi partikularismenya yang dapat dilihat dekat sini adalah dari segi macam mana Napoleon itu lebih mementingkan kelompok dia dan juga diri dia untuk lebih selesa dan lebih rasa seronok dibandingkan dengan rakyat lain, macam binatang-binatang lain lah. Dia tak nak binatang-binatang ni pun rasa apa yang dia rasa. Begitu juga yang dapat dilihat pada contoh 122, di mana dekat sini anjing dengan babi dapat hidup selesa, dapat hidup senang, tetapi binatang-binatang lain hidup dalam serba-serbi kekurangan. Serba-serbi kekurangan tu seperti binatang-binatang lain ini masih lagi hidup dalam kelaparan, dan diorang kena bekerja keras untuk nak dapatkan makanan. Dan bila masa musim sejuk tu, diorang tak hidup selesa macam babi-babi dengan anjing ni, diorang hidup dalam kedinginan. Jadinya partikularismenya di sini dapat dilihat dari segi keselesaan tu lah. Napoleon dengan dia punya kelompok-kelompok hidup selesa, tetapi binatang-binatang lain tak dihiraukan macam mana diorang hidup. Jadi biar je macam tu, diorang hidup ke tidak ke, lapar ke tidak ke, tak dikisahkannya. Jadi dalam novel Politik Kandang ni, sosialis merupakan tunjang utama yang berfungsi dalam menggambarkan perjuangan dan ideologi sosialisme. Okey, macam orang lain kan, kalau macam pemimpin je, politik je, diorang macam tak adil lah apa semua. Tapi dalam novel ni, dia tunjukkan tau, tak semua pemimpin berfikiran macam tu. Mungkin ada sesetengah individu yang fikir macam tu. Jadi tapi dalam novel Politik Kandang ni kan, masih ada lagi pemimpin yang berjuang untuk mengurangkan jurang sosial dan ekonomi, menyuarakan kesetaraan hak serta nak memastikan sumber daya dan peluang diselaraskan dengan adil. Jadi pemimpin dalam novel ni dia mengamalkan gaya kepimpinan yang dedikasi dengan mendengar suara rakyat dan menentang individu yang mementingkan diri sendiri. Kesimpulannya, dah masuk pada pengakhiran. Jadi kesimpulannya kat sini adalah sosialisme dalam kalangan pemimpin telah diungkapkan melalui perincian yang telah dihujahkan dalam perbincangan. Konteks perbincangan dalam melihat perbuatan positif dan negatif dalam karya politik iaitu Politik Kandang dijelaskan dengan baik melalui pandangan dan pemerhatian terhadap konteks sosialisme dalam kalangan pemimpin melalui jalan cerita dalam buku tersebut. Teori sosialisme digunakan sebagai panduan kepada penerangan dalam konteks positif dan negatif dalam kalangan pemimpin.
penerangan teori turut diperjelaskan melalui penjelasan dalam perbincangan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.